Fahami satu perkara tertentu. Semasa kita bercakap mengenai daya pujuk, semasa kita bercakap tentang bagaimana syaitan buat kerja dia, bagaimana syaitan beroperasi, ada sesuatu yang para ulama kita telah mengatakan, telah menulis mengenainya. Syaitan ini, dia ni kan lebih berpengalaman daripada kita semua. Syaitan ini lagi licik dan tajam taktik dia berbanding dengan kita. Penulisan telah disusun sedemikian rupa untuk menarikkan perhatian anda. Tapi ada kebenaran dan kenyataan tertentu. Dia ni, syaitan ni dah lama sangat main game ini beribu-ribu tahun. Dia ni seorang veteran. Jadi apa yang dia buat? Dia ni ada macam-macam muslihat. Jadi semasa anda solat 5 kali sehari, syaitan tidak akan datang kepada kamu dan terus berkata, jangan solat. Kan? Sebab anda adalah seseorang yang sudah mempunyai tahap kesedaran. Tahu, faham dan sedar akan kepentingan solat. Mesti kamu tidak akan tiba-tiba meninggalkan solat kan? Kerana anda akan berkata, mana boleh tak solat? Gila ke aku ni? Itu jelas memang tak masuk akal. Apa hal pula aku nak tinggalkan solat? Kan? Jadi bukan itu cara syaitan ini akan menghampiri anda. Bagaimana pula dia akan menghampiri anda? Dia akan kata, tengok ni bro, aku tahu sudah tiba masanya untuk zuhur sekarang. Tapi jujurlah aku cakap ni, kau sudah ada di sini sejak 10 pagi, kau ni nampak macam penat sangat. Engkau macam mengantuk, mula tertidur pada sesi terakhir tu. Dan selepas Zuhur ada lebih banyak sesi pula. Syekh Yasir akan bersama kami selepas Zuhur. Anda benar-benar mahu memberikan perhatian. Anda datang terutamanya untuk mendengarkan Syekh. Jadi apa yang perlu anda buat sekarang? Jomlah kita cari kopi. Sekarang kebetulan booth kopi kecil je dalam hotel. Mempunyai barisan yang panjang, orang tengah tunggu kan. Kerana semua orang sekarang nak dekat kena tipu dengan syaitan sekarang. Pasal benda yang sama. Syaitan tengah busy sangat ni buat kerja nak kasih orang terlepas Zuhur berjemaah. Jadi sekarang anda pergi ke parking kereta, cari kereta anda, masuk ke dalam kereta anda. Anda drive pergi ke pusat membeli belah. Cari kedai kopi kat sana. Dan lepas anda dapatkan kopi anda, anda balik. Dan apa akan berlaku sekarang? Mereka baru habis selesai Zuhur berjemaah. Dan kemudian anda akan katakan, alamak, sesi nak bermula ni. Ini adalah sesi yang saya nantikan sepanjang hari. Biarkan saya hanya duduk dalam sesi ini. Dan lepas sesi ini aku boleh solat Zuhur. Sekarang anda akan masuk dan duduk dalam sesi itu. Dan sesi itu akan selesai, habis. Dan kemudian, sesi seterusnya akan bermula pula. Dan anda akan seperti, inilah sesi yang aku tunggu-tunggu ni. Dan sesi kedua itu habis. Dan anda akan mula berfikir seperti, alamak, aku baik cepat ni nak solat Zuhur. Dan kemudian satu abang itu, berada tu kan, macamlah salah dia, kan. Dia jalan ke depan, dan lepas tu terus panggil azan untuk asar pula. Alamak, aku tak percaya kau akan melakukan itu kepada aku. Dia ni, salah dia ni. Betul. Jadi sekarang apa yang berlaku? Asar dah masuk, kan. Okey. Dan tanpa mengejutkan sesiapa di sini, dan saya jujur bermaksud ni, sungguh-sungguh bermaksudkan ini. Tolong maafkan saya minta maaf jika kelihatan sangat berat untuk disebutkan, tapi itu adalah firman Nabi SAW. Nabi SAW bercakap tentang ada beberapa hadis yang lebih spesifik mengenai asar. Dan ada narasi yang lebih umum tentang mana-mana solat 5 waktu. Man fatatuh solatun wa ka'annama wutira ahluhu wa maluhu. Seseorang yang hanya membiarkan solat mereka terlepas dengan begitu saja, tak sakit, badan sihat, tak tersangkut, tidak terperangkap. Tapi seseorang yang hanya membiarkan solatnya hanya terlepas, hilang dengan begitu saja seperti itu, kerana ia tidak cukup penting, Nabi SAW mengatakan itu satu tragedi yang telah jatuh menimpa pada orang itu. Tapi mungkin orang itu tak sedar bahawa jika orang itu sedar betapa besarnya skop tragedi itu, ia adalah tragedi yang lebih besar daripada kehilangan semua kekayaan anda dan semua keluarga anda. Betul. Kita selalu dengar tentang bencana alam sepanjang masa, kan? Kita tinggal di tempat puting beliung dan banjir dan apa-apa lagi lah. Apabila puting beliung datang dan ada rumah, ia hilang hancur sepenuhnya, kan? Dan tidak ada apa-apa kecuali serpihan yang tersisa selepas itu. Cuba kamu fikirkan skop tragedi itu. Seorang ahli keluarga. Dari keluarga itu yang mungkin pergi bekerja atau keluar. Balik rumah untuk tidak menemui apa-apa kecuali serpihan-serpihan kepunyaan keluarga dan kehidupan mereka yang semalam.
Cuba fikirkan tahap itu, tahap kesedihan yang dialami orang itu. Dan sekarang fahami dan sedar Nabi SAW mengatakan bahawa tragedi yang menimpa lelaki ini, yang saya ceritakan tadi, adalah lebih besar dari itu. Begitulah cara syaitan buat kerja dia. Sekarang, ada rasa bersalah pula. Pada tahap-tahap tertentu individu, ia boleh membantu. Tapi syaitan sekarang akan tajamkan lagi pisau dia itu. Dan rasa bersalah itu akan menjadi satu jenis putus asa. Dan keputusasaan itu akan menjadi satu kekecewaan. Dan kekecewaan itu pula akhirnya akan melangkah, berpindah pula, akan membusuk sehingga menjadi krisis iman skala besar. Apa jenis agama ni? Bagi tekanan kepada anda. Tuhan macam mana membuat tuntutan jenis ini? Dan kemudian itu, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan. Wal-ayazubillah. Orang itu akan berkata, baiklah, aku tak mahu kena-mengena lagi lah dengan agama seperti ini. Dengan Tuhan seperti ini. Nampak tak kamu semua tentang trajektori betapa teruknya ia boleh jadi? Inilah macam mana syaitan buat kerja dia. Oleh itu kita semua mesti sentiasa berjaga-jaga. Di situlah takwa masuk. Kesedaran, awareness, ketekunan. Sentiasa berwaspada, sentiasa jaga-jaga selalu. Subhanallah.